Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat saja. Nama saya Fakrul dan hari ini saya akan mengajar anda tentang Fuzzy Control System. Okay. Fuzzy Control System merupakan sebuah control system based on fuzzy logic. Jadi, apakah pula yang dimaksudkan dengan fuzzy logic? Fuzzy logic merupakan kaedah rule-based decision yang digunakan untuk kaedah proses control. Fuzzy logic berbeza daripada traditional boolean logic kerana fuzzy logic membolehkan kita untuk memilih keahlian separa di dalam sesebuah set. Okey, contohnya in boolean system di mana kaedah traditional boolean logic, kita memilih satu sebagai absolute truth dan kosong sebagai absolute false value. Berbeza pula dengan fuzzy logic di mana kita boleh memilih apa-apa nombor ataupun jumlah di antara 1 dan 0. Contohnya, dalam gambar tersebut, is it hot water? Dan di dalam kaedah traditional boolean logic, kita milih 1 sebagai yes dan 0 sebagai no. Bagi fuzzy logic pula, kita boleh memilih 0.9 sebagai amat panas, 0.5 sebagai biasa dan 0.1 sebagai tidak panas. Jadi, fuzzy logic membolehkan kita untuk memilih nombor di antara 1 dan 0, iaitu antara ialah partially true ataupun partially false. Jadi, apakah fuzzy logic examples yang kita sering guna di dalam kehidupan seharian kita? Sebenarnya, terdapat banyak fuzzy logic yang kita gunakan di dalam kehidupan seharian kita tapi kita tidak sedar. Salah satu contohnya ialah mesin basuh. Okey. Contohnya, kalau kita nak guna mesin basuh, kita akan tekan butang-butang di atas mesin basuh kan. Contohnya, berapa banyak air yang kita mahukan, contoh jenis pakaian yang kita gunakan, sama ada cotton atau wool, juga temperature air untuk mesin basuh tersebut, sama ada warm, hot atau cold. Jadi, menggunakan kaedah fuzzy logic, mesin basuh tersebut akan memberikan masa yang kita perlukan untuk membasuh baju tersebut. Dan input-input yang kita letakkan ialah sebagai input, dan masa yang diperlukan untuk mesin basuh membasuh baju tersebut ialah output, iaitu rinse period. Fuzzy system terbahagi kepada 3 bahagian. Mula-mula kita perlu membuat linguistic variables. Linguistic variables merupakan input ataupun output yang kita hendak kawal. Sebagai contoh, dalam mesin basuh tadi, input dia ialah jenis pakaian yang kita guna, kemudian temperature air dan juga jumlah air. Jadi output dia ialah masa yang kendaki untuk basuh baju-baju tersebut. Seterusnya kita perlu membuat membership function. Membership function ada numerical function yang correspond kepada linguistic term yang kita nak. Contohnya, kalau temperature air tu, temperature dia daripada 0 darjah Celsius sehingga 100 darjah Celsius. Contohnya. Seterusnya kita perlu membuat rules. Rules ialah relationship di antara input dan output tersebut berdasarkan apa relationship yang kita hendaki. Okay, sekarang saya akan ajar anda bagaimana cara untuk membuat fuzzy logic menggunakan fuzzy system designer. Sebelum itu, kita boleh belajar tentang fuzzy logic di dalam LabVIEW berdasarkan example yang telah diberikan. Jadi kita pergi ke help dan kita find examples. Okay. Di bawah example, kita pergi kepada control dan simulation dan kita pergi ke fuzzy logic. Okay, kat sini kita boleh lihat ada beberapa contoh fuzzy logic sistem di dalam LabVIEW. Antaranya ialah car backward parking, color learner, fuzzy controller for all greenhouse, pattern recognition, PI control dan membership function. Okay, kita akan tengok beberapa contoh. Okay, kita pergi ke car backward parking dulu. Okay, inilah front panel untuk car backward parking.
Dan ini pula ialah dia punya block diagram. Okey. KBI ni dia punya objektifnya, kita hendak masukkan kereta ini ke tempat parkingnya menggunakan fuzzy control. Okey. Dan run BI ni. Jadi kita boleh letak kat mana-mana kereta ni kita nak letak. Kat sini ke. So kita boleh ubah dia punya angle, kita letak sini ke. Okey. Seterusnya kita activatekan fuzzy controller. Okey, dengan menggunakan fuzzy logic, kereta ini boleh sampai semula ke tempat parking tersebut. Okey. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Kita pergi ke greenhouse. Okey. Ini dia punya front panel. Kat sini kita boleh nampak, kita boleh tukar temperature dengan humidity. Dan mungkin dia punya output ialah kepada roof opening dan water spills. Okay, kita try run BI ni. Okay. Kita cuba main dengan temperature. Okay, bila kita naikkan temperature, kita nampak roof opening dia semakin naik. Dan bila kita main pula dengan humidity, kita kurangkan humidity ataupun kelembapan, so water space meningkat. Kita main sini, dia bergerak. So ini juga menggunakan kaedah fuzzy logic. Okay, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Kita pilih pattern recognition. Okay. KBI ini bertujuan untuk mengenal pasti bentuk satu benda. Okay, contohnya kita pilih kat ni kotak. So gunakan fuzzy logic, kita scan dan dia memberi output dia. Okay, identified dia ialah sebagai bentuk kotak. Kita juga boleh tukar bentuk dia. Kita pergi kepada trapezoid. Okay, tengok. Okay, sekarang fuzzy logic dikeluarkan sebagai left trapezoid. Kita ubah kepada hexagon. Okay, tengok dia identified sebagai hexagon. Okay, sekarang saya akan mengajar cara untuk membuat fuzzy logic menggunakan fuzzy system designer. Okay, mula-mula kita pergi ke control and simulation, ke fuzzy system designer. Okay, kita akan buat fuzzy system yang sama dengan contoh greenhouse tadi, di mana input ni adalah temperature dan humidity, dan output ni adalah roof opening dan juga water spills. Okay, mari kita mulakan. Kita mula-mula variables kita buat temperature dulu. Okay, range dia kita buat daripada 0 hingga 50. Okay, untuk member shape function dia, mula-mula kita pilih cold. Shape kita pilih trapezoid. Color kita pilih cold, kita pilih biru lah ya. Kosong. Okay, membership function ni sama je juga, sama macam example. Ni saya nak tunjuk cara nak buat dia. Okay, seterusnya normal. Normal dia shape dia sigmoid. Sigmoid ialah S curve shape dia punya last boleh belakang. Okay, 30 dan sekali ialah warm. Warm shape dia ialah trapezoid. Kita pilih warna merah. Sama juga 50, 32 dan 24. Okay, jadi kita nampak, kita pilih dia punya untuk temperature, dia punya membership function dia untuk cold daripada 0 hingga 20
4. Kemudian normal kita ambil daripada 15 hingga 30, dan untuk warm pula daripada 24 hingga 50. Okey. Seterusnya untuk input variables yang kedua, iaitu humidity ataupun kelembapan. Dia punya range daripada 0 hingga 100. Okey. Mula-mula kita pilih dry dulu ya. Shape dia ialah Gaussian shape. Gaussian shape merupakan bell curve shape, bentuk loceng. Okey, mula kita pilih warna hijau. Okey, dia punya dry kita ambil 0, 0, 10 dan 70. Okey, maksudnya dalam graf ni semakin ke 100 maksudnya 100% dia punya humidity ya. Okey, kemudian kita ambil normal shape juga ialah sama, itu Gaussian. Daripada 90 ini dan akhir sekali ialah wet, iaitu lembab. Sama juga bentuk dia. Kali ini bentuk dia sigmoid. Kita pilih warna merah, warna 100. Okey, kita sudah siap untuk dia punya input. Sekarang kita buat kepada dia punya output pula. Output dia kita ada electric rule. Kita masukkan, tapi dia punya range ialah daripada 0 hingga 10. Okay, mula-mula kita close dulu. Untuk close, kita pilih triangle, iaitu kita pembukaan window electric roof tu sehingga 5. Kemudian kita buka semi open, iaitu separuh kita buka, iaitu 0, 5 hingga 10. Okey, buka warna dia. Dan akhir sekali ialah open, iaitu buka sepenuh. Open. Shape juga ialah sama, triangle, iaitu daripada 5, 10 dan 10. Okey, jadi kita nampak untuk close daripada 0 hingga 5. Untuk semi open dia punya membership daripada 0 hingga 10, dan untuk buka semua adalah 5 hingga 10. Okey. Akhir output yang kedua ialah water spills. Untuk water spills kita ada range daripada 0 hingga 10 juga, dan membership functionnya ialah less, iaitu air sedikit, daripada 0 hingga 5. Kemudian untuk moderate kita pilih triangle juga, warna dia 0, 5 dan 10. Okey, dan akhir sekali ialah more. Kita sama je output dia untuk water spills dan electric roof tadi ya. Okey, kita dah siap membuat linguistic variable kita, iaitu input variables dan output variables. Seterusnya kita akan pergi ke operate. Kita akan tekan pre-generate rules. Okey, minimum degree of support. Okey, kemudian kita pergi ke rules. Kat rules ni kita akan design rules yang kita hendaki. Tapi kalau anda perasan di sini, semua rules dia ialah sama, jadi kita kena ubah sendiri. Okay, kita mulakan dengan, anda boleh melihat
rules ini sini ya. Apabila temperature dia cold dan humidity dia dry, dia punya electric roof akan close dan water spill akan be moderate. Dan ini adalah rules yang akan saya buat di dalam fuzzy system design ini. Okay guys, ini adalah rules yang telah saya siapkan. Okay, apabila kita siap rules ni, kita akan lihat test sistem kita. Okay, kat sini kita boleh lihat kita punya fuzzy system kita sama berjaya atau tidak. Okay, kat sini kita boleh lah main dengan dia punya input variable pertama temperature, dan kita kedua kita ubah kepada humidity. So, apabila temperature kita tinggi dan humidity kita kurang, tengok electrical roof tu terbuka paling besar sebab temperature panas, so kita perlu buka kita punya greenhouse tu, dan kita punya water spills juga tinggi. Okay, apa kata kita cuba tambah humidity, kita lihat bila kelembapan tinggi water spills akan mengurang. Okay, inilah salah satu contoh fuzzy system yang anda boleh lakukan. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.